Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama sekali lagi dalam sesi FB Live ya, bersama saya Dr. Nuriyaki Muhammad Isa, pakar perunding perubatan dan paru-paru daripada Sunway Medical Center Velocity. Hari ini saya akan berbincang dan berkongsi ya, pengalaman seorang perokok yang telah pun berjaya untuk berhenti merokok ya, iaitu kita akan bersama dengan Encik Isham Ismail sebentar lagi untuk kita membincangkan ya bagaimana pengalaman beliau ya yang telah berjaya berhenti merokok setelah mendapat tahu bahawa ayahnya penghidap kanser paru-paru ya. Okey, baiklah. Saya masih menanti Encik Isham untuk bersama-sama dengan kita. Okey. Okey. Jadi seperti yang kita tahu ya, rokok adalah satu habit ataupun tabiat yang boleh memberikan banyak keburukan terhadap kesihatan kita ya. Antaranya banyak kes-kes kanser paru-paru ya yang telah disebabkan oleh rokok ya, dan juga kes-kes penyakit kronik ya. Okey, jap, saya masih hubungi Encik Isham. Okey, Encik Isham sudah pun bersama-sama online. Okey, jadi kita akan bersama-sama Encik Isham sebentar lagi. Jadi kita akan melihat bagaimana pengalaman Encik Isham dan mungkin dia akan berkongsi ya tips-tips. Waalaikumsalam, Doktor. Alhamdulillah, berjaya juga FB Live kita hari ini ya. Encik Isham sihat? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Okey, Encik Isham, apa dia? Datuk sihat Alhamdulillah. Jadi mungkin kita teruskan pada topik kita. Mungkin Encik Isham boleh share sikit sejarah merokok. Dah berapa lama Encik Isham merokok ya? Sejak bila? Bagaimana boleh merokok? Adakah kena pengaruh rakan sebaya ke macam mana? Boleh share. Okey, Doktor. Saya share sikitlah sejarah saya. Saya dilahirkan dalam keluarga yang ayah seorang perokok. Dan suasana kampung yang kebanyakannya kawan-kawan semua perokok lah. Tapi itu bukan jadi sebab sehinggalah saya dalam persiapan masa tu PMR, dan dimasukkan ke asrama. Right. Masa situlah kita dah mula bergaul dengan kawan-kawan apa semua kan. So nak jadi sebahagian daripada diorang tu, of course nak kena ada kesamaan. Macam tu lah lebih kurang bayangkan kalau dalam contoh 10 orang, tiba-tiba kita seorang tak merokok. So macam pelik lah kan, macam pelik. So kena adapt macam orang cakap. So mula cuba, so daripada situlah saya permulaan dia. Sampailah saya berhenti pada 9 tahun lepas. Selama lebih kurang dalam 13 tahun, 14 tahun jugalah lebih kurang. Dan jadi mula merokok umur 15 tahun dia ketika ambil merokok juga. Okey, lebih kurang dalam tu PMR. I see. Okey. Jadi maksudnya untuk nak diterima oleh rakan-rakan, itu yang menyebabkan Encik Isham mula merokok ya ketika itu? I see. Kita rasa kita rasa kan. I see. Kita rasa macam kalau orang lain isap rokok kan, takkan aku tak isap rokok kan. Macam kikai sangat kan, macam itulah. Perasaan pada masa tu. So pengaruh tu mesti ada lah. Dia macam cubalah best kan. So of course benda tu akan mempengaruhi secara tak langsung. I see. Pengaruh rakan sebaya tu sangat kuat ya Encik Isham ya? Betul, sangat. Jadi bagaimana akhirnya Encik Isham buat keputusan untuk berhenti merokok? Apa faktor utama yang menyebabkan Encik Isham akhirnya membuat keputusan untuk berhenti merokok tu? Okey, saya berhenti tadi macam saya beritahu dalam 9 tahun lepas lebih kurang. Masa tu sebelum berkahwin dan pernah cubalah beberapa kali, tapi tak sedia tahu cakap hangat hati ayam kan. Paling lama pun saya rasa dalam 2 hari macam tu je lebih kurang Lepas tu isap balik. Sebab sebenarnya suasana tu tak kondusif kan. Sebab kita masih lagi berkawan, kita masih lagi hidup dalam keadaan yang sama. Rutin yang sama. Benda tu jadi macam penghalang lah bagi saya sehinggalah pada saya lupa dah 10 tahun lepas lebih kurang, saya sakit.
Saya sakit dan saya admit selama lebih kurang dekat hospital. Sesak nafas lah, sesak nafas. Dan diagnose lebih gastric ulcer lah gastric ulcer. So struggle jugalah sebenarnya, sakit dada apa semua kan. Sehinggalah saya NC 2 bulan lebih kurang. 2 bulan pada masa tu. So duduk dekat rumah. So saya cuba itu dah start macam ada recovery proses recovery. Cumanya ada perasaan nak isap rokok balik. Dah sihat biasalah kan. Sakit tu isap kejap kan. Lepas tu saya paksa juga. Tahan juga kan. Alhamdulillah time tu ayah pun dah berhenti sebenarnya. Dia dah berhenti. Cuma adik dengan saya lah yang masih lagi isap rokok. I see. Jadi maksudnya lepas masuk hospital sebab gastric ulcer tu, itu yang turning point dia lah, yang menyebabkan Cik memang rasa kena berhenti rokok jugalah masa tu ya? Betul. Saya kena. Sebab saya rasa itu peluang sebenarnya. Itu peluang. Kalau saya start balik, tak tahu bila. Kan? So I have to. I see. Jadi apa cara yang Encik Hisham lakukan untuk cuba hentikan ketagihan rokok tu? Itulah, dia sebenarnya tak senang sebenarnya nak berhenti nak tukar daripada habit yang berbelas tahun. Cuba itulah jadi kebiasaan kan, cuma ada beberapa benda yang saya cakap sebenarnya saya tukar habit. Main point dia habit. Macam saya jarang keluar lepak dengan kawan-kawan kan. Dulu selalu dekat mamak apa semua kan. So bila bersembang, benda tu lah yang akan kadang-kadang tak perasan tau. Lepas sebatang jangan habis kan. So order lagi, beli lagi kan. So saya tukar habit. So yang kedua, rokok ni jadi wajib selepas makan. Okay, selepas makan. Okay, dia kadang-kadang sanggup cari rokok dulu baru makan. Nasi dah siap semua kan. Cari rokok dulu. Okay. Lepas tu benda tu saya tukar juga. Biasa saya akan minum air manis selepas makan. Okay. Lepas tu bila dah azam, okay, dah betul-betul saya tukar. Saya ajar minum air suam. So mulut tu jadi rasa macam payau sikit bila nak isap rokok dan saya tukarlah macam buat aktiviti macam makan gula-gula, chewing gum, macam tu je lah. Ataupun makan kuaci, macam tu. Okay. Apa lagi saya sibukkan diri. Saya buat macam benda-benda yang boleh kita lupa. Lepas makan saya pergilah buat apa-apa kan, masuk kereta ke apa semua kan. Ataupun apa-apalah yang kita nak tukar habit tadi. Kan nak bagi lupa tadi kita ni perokok. Macam tu ya. Pada masa sama saya rasa lebih berkesan lah. Membantu juga bila kita share dengan orang. Kita bagi tahu orang kita ni nak berhenti. Kan macam saya share dekat saya punya kawan-kawan saya share dekat pada masa tu bekas tunang ataupun wife sekarang. Okay, share. So dia tu jadi macam satu sistem untuk kita. Kan dia akan monitoring sistem, dia akan tanya kan. Okay, macam mana hari ni? Isap rokok ke tak? Ingat awak ni kan. Macam tu lah. Dan yang penting saya mindset lah sebenarnya, mindset dan doa lah. Doa. So maksudnya pentingnya untuk gantikan tabiat tu dengan habit yang lain, contohnya minum air suam makan chewing gum, sibukkan diri lepas tu dapatkan support, sistem support sokongan daripada orang-orang yang kita sayangi Betul. Bagaimana suasana tu penting. Suasana macam contoh lepak kan, lepas tu macam pergi kerja dulu, masuk office, breakfast ramai-ramai kan, benda tu pun akan trigger juga. So saya avoid benda-benda macam tu lah. Kan saya makan siap-siap duduk kat office untuk sementara waktu lah. Lepas pada tu okey lah, dah rasa macam kuat sikit, okey saya mingle buat macam biasalah. I see. Okay. Jadi berapa lama yang Cik rasa masa yang struggle sangat untuk nak berhenti rokok tu? Yang betul-betul struggle lah sebelum Cik rasa biasa tidak merokok ni? Masa struggling time tu. Agak berapa lama? Sejujurlah sekarang pun ada lagi sebenarnya. Kalau nak wave kan, tak pernah rasa sebab zaman saya dulu tak ada. Kan, so sekarang ni best ke nampak macam best berasap kan, kalah jin. Lepas tu benda macam tu lah. Kalau aku start balik memang bodoh kan. Cumanya saya rasa masa tu setahun lebih struggle nak kena tahan betul.
Dan setahun tu saya tak aktif sangat lah, tak aktif sangat dengan apa ni, aktiviti yang macam saya buat sebelum. Okay, saya tukar daripada yang tak aktif suka saya aktif. Lepas tu outdoor tu saya kurang sikit lah, outdoor tu. I see, okay. Pula dengan ahli keluarga Encik Isham yang lain, bagaimana mereka berhenti merokok tu? Tips-tips ataupun teknik yang mereka gunakan untuk berhenti merokok? Encik Isham kata apa ayah dah berhenti, adik-adik yang lain semua dah berhenti. Mereka, bagaimana cara mereka berhenti merokok pula? Boleh share sikit? Okay, macam arwah ayah pun sebab sakit juga sebenarnya. Okay, dia kena dulu minor stroke kalau tak silap. So itu turning point dia. Lah sebelum saya itu dia pun saya lebih 7-8 tahun juga lah dah berhenti. Okay. Itu dah tahu kalau tak sakit memang susah. Pun tak ada keyakinan pada awalnya. Sama juga dengan family lah kejap ni kan. Tapi kita saya rasa macam kalau aku tak buat hari ni atau akan set saya letak satu word bodoh tu kan. Kalau aku start balik memang bodoh. Macam tu je. Okay. So daripada hari tu memang saya apa ni, saya nekat. Lepas tu alhamdulillah family pun support. Family support. So macam adik time tu dia masih lagi perokok. Dia tak isap lah depan saya. Akan isap dekat luar. So selepas berakhir sakit tu baru yang lain berhenti. Jadi bagaimana respon keluarga bila Encik Isham cakap nak berhenti merokok, lepas tu Encik Isham pun tunjukkan dah berhenti rokok. Respon keluarga macam mana masa tu? Itulah mula-mula tu kan masing-masing agak sinis jugalah kan. Macam kejap ini kan, lepas tu isap balik. Tapi lepas tu dia akan nampak macam serius tu kan. Okay, so masing-masing support lah. So bila saya berhenti, so kakak-kakak pun semua, bila ada adik lagi yang masih merokok, so dia orang macam encourage lah, kau dah berhenti apa semua kan. Macam tu lah. So dia support. I see. Okay. Jadi maksudnya keluarga memang support lah. Alhamdulillah. Jadi mungkin Encik Isham boleh share sikit apa kesan sampingan ataupun kalau ada kesan penolakan ataupun withdrawal symptom yang Encik hadapi ketika berhenti rokok ni. Ada kesan sampingan ke yang Encik rasa ataupun hadapi? Tak ada sangat lah. Ada sangat je lah. Tak adalah rasa habit. Cuma habit je lah, jadi macam kuat makan. Kuat makan kan, memang badan naik. I see. Selera makan tu meningkat je lah. Ya betul. Okay. Dari segi kesan baik pula, apa kesan yang Encik rasakan positif ataupun kesan yang baik yang Encik dapat rasakan setelah berjaya berhenti merokok ni? Sebenarnya saya tak perasan langsung, kesan langsung dia. Cumanya daripada aktiviti lah saya nampak kan, sebab kita lebih aktif bersukan apa semua kan. Lepas tu tadilah elakkan suasana yang macam pada untuk merokok balik tu kan. Saya elakkan tempat-tempat yang macam tu lah kan. So saya rasa lebih macam sihat lah kot stamina pun saya rasa lagi okey lah kot bila sport. Misal main bola apa semua, futsal, saya rasa lagi okey lah. Saya tak tahu mungkin ada kesan berokok ataupun daripada aktiviti tadi. Yang habit yang saya tukar tadi. Dan of course bajet dapat banyak. Jimat jugalah. Pada masa tu harga lebih kurang RM9 lebih satu kotak kan. So saya lebih kurang satu kotak hingga satu kotak setengah satu hari. Jadi jimat lebih daripada RM9 sehari. Okay, jadi mungkin Encik Isham boleh share kan, adakah apa-apa pengalaman pahit yang berlaku ketika nak berhenti rokok ni, yang nak share pengalaman pahit sekiranya ada ketika nak berhenti rokok ni? Tiada benda yang lebih pahit kecuali menahan ketagihan nak ubah rokok. Okay. Nak tahan keinginan tu. Okay. Sebab ialah ketagihan, maksudnya rasa nak rokok tu kuat tapi Encik tak boleh nak buat benda tu. Jadi masa tu mungkin ada berlaku
pertelingkahan ataupun pencanggahan dalam diri ya, konflik dalam diri. Baik. Betul. Mungkin jadi mungkin Encik Isyam boleh kongsikan kalau ada pengalaman manis ketika berhenti merokok. Saya rasa tak, lebih kepada support lah. Support, saya nampak family support. Lepas tu kita secara tak langsung dapat encourage kawan-kawan sebenarnya, dapat adik-beradik untuk berhenti kan. So bila dia nampak cara hidup kita berubah so kita dulu daripada seorang yang kuat merokok kan, so diorang pun macam nak try juga kan. So secara tak langsung benda tu yang akan membantu jugalah membantu diorang. Pada sama dia minta tips, saya share lah kan apa yang kita buat ada yang berkesan, ada yang tak lah. Jadi maksudnya pengalaman sharing ya, pengalaman memberi inspirasi pada orang lain itu adalah sesuatu yang manis ya, yang berharga untuk Encik Isyam kongsikan ya. Mungkin lah, saya tak langsung lah, saya nampak lah itu saya nampak. Baik. Jadi Encik Isyam, mungkin kita pun dah sampai ke penghujung sesi, tapi ada beberapa minit lagi. Mungkin Encik Isyam nak share ataupun pesanan kepada netizen, tips-tips berhenti merokok yang efektif. Okay, saya yakin lah semua faham, semua tahu kan, tak ada satu pun kebaikan merokok ni sebenarnya kan. Kalau saya tak cakap pasal hukum hakam kan, sebab tu kita bukan orang dalam bidang dia. Cumanya kalau ikutkan beberapa hujah daripada yang pihak yang sepatutnya, ada 3 benda utama lah atau dalil yang kita nampak. Satu, soal dia punya kemusnahan ataupun kemudaratan kan yang ada pada rokok tu. Yang kedua, soal yang ketiga soal dia punya kekotoran yang ada pada rokok tu kan. So itu juga untuk berjaya hari ni, apa-apa yang kita buat kena ada beberapa perkara lah. Satu, kita kena ada goal. Yang kedua, willingness. Lepas tu kita nak kena ada effort, put some effort Lepas tu yang last kali disiplin. Dan apa saya buat, saya tanya pada diri saya pada masa tu, okay, kalau bukan aku, siapa kan? Kalau bukan hari ni, bila? Itu je kan. Dan saya terus buat. Apa-apa kita buat, itu je tu. Okay. Jadi maksudnya ada empat kata kunci ataupun tips yang perlu disematkan ya di dalam hati dan jiwa ya para perokok yang ingin berhenti merokok. Pertama, kena ada goal ataupun ada matlamat yang jelas ya. And then kena ada willingness ataupun kehendak yang kuat ya. And then effort ya, usaha yang bersungguh-sungguh dan berterusan ya. Dan seterusnya ya, disiplin yang kukuh ya. Jadi insya-Allah dengan ada semua faktor ni, insya-Allah boleh berhenti merokok. Jadi kita tengok Encik Isyam sendiri walaupun dah lama merokok 14-15 tahun ya, tapi akhirnya berjaya juga berhenti merokok ya. Jadi ini adalah satu kisah kejayaan ya, kisah inspirasi yang patut dicontohi oleh para perokok di luar sana. Maksudnya walaupun susah, tapi sebenarnya perkara ni tidak mustahil untuk dilakukan. Ya, ada orang yang berjaya untuk berhenti merokok ya. Jadi kalau Encik Isyam pun telah berjaya berhenti merokok, insya-Allah orang-orang lain di luar sana pun boleh juga berjaya untuk berhenti merokok ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, jadi kita ada beberapa komen sikit daripada Encik Said Muhammad Alias ya. Encik Said Muhammad Alias mengatakan sedang berusaha untuk berhenti merokok ya. Alhamdulillah, syabas dan tahniah kepada Encik Said Muhammad Alias. Semoga berjaya insya-Allah untuk berhenti rokok ya. Okey, konflik dalam diri tu sangat kuat bila dia mahu ya. Betul, memang ketagihan ini adalah satu perkara yang agak sukar ya untuk dihadapi ya, kerana seperti yang kita pernah bincangkan sebelum ini, rokok itu dia mengandungi nikotin ya. Jadi dalam rokok itu ada kandungan nikotin. Jadi nikotin ini akan mudah melekat di reseptor-reseptor di otak ya. Seterusnya menghasilkan pengeluaran dopamin ya, akan memberikan rasa tenang ya. Jadi apabila dirasai oleh badan kita tu tiba-tiba tidak ada, yang ketika itu craving ataupun rasa ketagihan tu berlaku. Jadi mungkin setengah-setengah orang akan merasa withdrawal ketagihan ketika tidak mendapat rokok tu. Contohnya orang merasa jantung berdebar-debar,
kebas tangan kaki, ya, rasa nak marah, okay. Tapi insyaAllah semua tu boleh diatasi, ya. Yang penting perlu ada 4 tips tadi dan juga sokongan, ya, daripada keluarga, dan juga sekiranya tak mampu untuk berhenti merokok seorang diri, perlu dapatkan rawatan daripada pihak perubatan, ya, sama ada doktor ataupun nurse. Kalau di klinik biasa kita ada klinik berhenti merokok, kita ada memberikan bantuan, ya, untuk orang-orang yang ada masalah ketagihan rokok, di mana kita memberikan nikotin patch ataupun tampalan nikotin untuk menggantikan nikotin yang biasa didapati daripada rokok, ya. Dan kemudian secara perlahan-lahan tampalan nikotin itu kita akan kurangkan minggu demi minggu, sehingga akhirnya seseorang itu tidak perlukan pun tampalan nikotin tu, mereka akhirnya boleh juga berhenti merokok tanpa ada nikotin, ya. Okey, okey, Encik Amriza kata video Encik Isham tak clear, tapi rasanya on and off lah, kadang ada clear, kadang tak clear, ya. Jadi kita cuba sebaik mungkin untuk maintain connection. Okey, thank you doktor daripada Encik Syed Muhammad Alias. Sama-sama, ya, Encik Syed Muhammad. Lebih ramai, ya, orang-orang yang merokok di luar sana mendapat pengajaran ataupun iktibar, ya, dan inspirasi daripada kisah kejayaan Encik Isham yang telah 15 tahun merokok tetapi akhirnya berhenti merokok, ya, setelah beliau mendapat penyakit gastric ulcer yang agak serius, ya, 2 bulan NC kerana gastric ulcer tu, ya. Mungkin Encik Isham boleh share sikit yang gastric ulcer tu, doktor ada masukkan kamera ke masa ada gastric ulcer tu? Dia kata tahap berapa gastric ulcer? Oh, tahap saya lupa. Cumanya ada control lock time tu, ada makan control lock. Ada masuk kamera tak masa tu? Ada endoskopi. Saya ada buat SUKM. I see. Jadi masa dia orang masuk kamera tu, ada tak dia orang inject adrenaline ke, ataupun dia ada letak ubat-ubat ke masa masuk endoskopi tu, ke dia just masuk dan tengok sahaja? Just masuk dan tengok. Cuma sebelum tu macam-macam lah kan, sebab simptom dia sesak nafas. Ada yang cakap jantung, ada yang cakap paru-paru, macam-macam kan. So sebulan juga sebenarnya problem tu. Kan, masuk ubat pun doktor tak tahu nak buat apa kan. Ada yang cakap kena santau, macam-macam kan. Habis tu last kali itulah minta refer ke SUKM, bawah klinik ni, klinik apa ni, Prof Ismail Sagak time tu, saya ingat lagi nama profesor tu. Dan dia terus buat scope, find out lah ada problem kat situ. Dia pun itulah encourage jugalah kan, support saya untuk berhenti merokok. I see. Jadi simptom yang Cik hadapi masa ada gastric ulcer tu, masa tu susah nafas dan sakit perut je? Dia sakit perut tak ada, dia susah nafas je. Struggle jugalah. I see. Okey. Berapa lama Encik ada simptom tu sebelum doktor sahkan ada gastric ulcer? Simptom susah nafas tu berapa lama? Sebulan lebih kurang. Jadi yang susah nafas tu berlaku lepas makan ke, atau sebelum makan ke? Macam ada kaitan dengan pemakanan tak masa tu? Susah nafas ke tak ada kaitan dengan pemakanan? Tak ada kot, sebab saya rasa macam benda tu ada je kan. Lepas makan ke, masa tidur pun macam tu juga. Dia ada je kat situ. Okay. Jadi Encik rasa masa tu macam seolah-olah apa yang Encik rasakan masa ada susah nafas tu? Adakah Encik rasa kemungkinan sakit jantung ke, sakit paru-paru ke, ataupun mungkin kanser paru-paru macam ayah Encik ke, ataupun rasa macam maut sudah menghampiri ke, macam mana? Adakah terasa macam maut sudah menghampiri ke? Itulah kan, macam-macam. Teori pun macam-macam juga kan. Sebab bila sakit kan kita dengar je apa kau cakap kan. Lepas tu kita Google kan, cari info. So info pun macam-macam ada kan. So otak dia serabut kan. Lagi kacau kot saya rasa. Kan sampailah jumpa pakar tu lah, saya rasa okey sikit. Sebab tak ada, bila kita ada masalah tapi tak tahu sebab. Tak tahu sebab. So, itu sebenarnya masalah. Itu sebenarnya masalah. Betul. Tak tahu kita tahu ini kena santau lah, apa semua macam-macam, ada orang buat lah kan. Pelik-pelik lah. Ada pergi jumpa rawatan tradisional juga ke? Pergi jumpa rawatan berubat ke apa? Tak ada, tapi adalah cadangan tu kan. Adalah jumpa orang ni, jumpa mamak ni apa semua kan. Ada tapi tak pergilah sebab ayah memang tak percaya benda macam tu.
Macam saya share itulah, dia seorang yang kuat kepercayaan ini kepada perubatan moden. Dia hospital je. Alhamdulillah. Jadi masa Encik buat keputusan untuk berhenti merokok tu berapa tahun umur mas tu? 9 tahun lepas, lebih kurang dalam 30 lah, lebih 30. Okey. 29 macam tu lah, lebih kurang. Okey. Jadi Encik rasa adakah bila Encik berhenti rokok tu dia memberi kesan yang baik kepada kerjaya Encik yang masa tu? Rasanya pada umur tu kita tengah meningkat naik dalam kerjaya kan, kita tengah struggle untuk kerjaya kita, career. So bila tindakan kita berhenti rokok tu ada memberi faktor yang positif ke untuk career ataupun kerjaya masa tu? Saya rasa macam tak pastilah. Macam tak ada sangat kot kan. Saya tak pasti Okey. macam tu kan. Sama ada kaitan dengan rokok ke apa semua apa saya ada hari ni kan. Tak pasti. Itulah kan sebab kita elakkan benda-benda yang apa ni, yang tak elok ni kan. Mungkin keberkatan tu ada kat situ ya. Baik. Okey, sorry ada gangguan sikit. Tak dengar lah. Okey, sekarang dengar tak? Tadi ada gangguan sikit. Saya just nak tanya, macam mana penerimaan rakan-rakan Encik Isham masa Encik Isham kata nak berhenti rokok tu? Adakah kawan-kawan macam menggelakkan ataupun memandang rendah ataupun mempermain-mainkan ataupun terus macam tak nak kawan, terpaksa cari kawan-kawan yang lain tu macam mana? Macam mana penerimaan rakan-rakan time tu? Penting tu rakan-rakan punya penerimaan tu. Itulah sebab kita pun kawan-kawan pun jenis macam nakal-nakal semua kan. Okay, dulu. So itulah masing-masing sini je macam tu lah kan. Itu pun cabaran juga. Sama ada kita nak tengok benda tu sebagai positif ataupun negatif je lah. Kan kalau kita ambil as a positif, so kita anggaplah bentuk cabaran untuk kita prove dekat dia orang. So itu pun saya buat lah kan. So dalam proses tu kawan-kawan bila dah nampak kita punya willingness, kita punya apa ni, betul-betul lah serius tu. So dia orang respect lah. So lepas tu dia orang pun cuba elakkan untuk isap rokok depan kita apa semua kan. Jatuh makan, so dia orang lari sikit kan. Macam tu lah, alhamdulillah kawan-kawan faham. I see. So tak adalah kena pulaukan ke, tak adalah kot Tak kisah pulau kan. Maksudnya kawan-kawan kita insya-Allah boleh menerima kita seadanya ya, sekiranya kita nak berubah kepada kebaikannya. Jadi tak perlu risau sekiranya kita dipulaukan ataupun kehilangan kawan ya, bila kita buat keputusan untuk berhenti rokok ni. Okay, ada sedikit perkongsian daripada Encik Izzuan Fazli ya. Encik Izzuan Fazli share kat sini, dia kata saya mula hisap rokok pada tahun 2002 sampai 2011. Saya berjaya berhenti last 2011. Mula nak berhenti saya kurangkan hari demi hari sampailah satu batang sehari, lepas tu saya berhenti terus. Tapi saya pergi mengaji di sekolah pondok selama sebulan. Saya tak jumpa dan lepak dengan kawan-kawan yang merokok. Cukup 5 hari saya demam dan sesama. Lepas baik saya tak lepak dengan kawan yang merokok selama 2 bulan. Sangat berjaya. Oh, alhamdulillah. Jadi Encik Izzuan Fazli ni dia mengambil pendekatan mencari environment ya, ataupun suasana yang lebih kondusif ya, dan memenuhi aspek spiritual tu dengan pergi ke kelas pondok ya, mungkin nak menggantikan ketagihan terhadap rokok tu, ganti dengan pengisian rohani ya di kelas pondok ya. Alhamdulillah ya, tahniah ya kepada Encik Izzuan Fazli kerana telah berjaya berhenti rokok ya, walaupun telah merokok lebih kurang dalam 9 tahun ya, tapi akhirnya dia mula berhenti, belum kurangkan rokok tu, dia kurangkan sebatang demi sebatang sehari, lama-lama tak merokok langsung ya, dan dicuba mendapatkan suasana yang lebih sesuai, yang lebih baik untuk pengisian rohani ya, dan menjauhi kawan-kawan yang tidak merokok. Jadi alhamdulillah berjaya. Tahniah kepada Encik Izzuan Fazli. Mungkin salah satu approach ataupun tips yang mungkin kita boleh cuba ikuti ya, untuk perokok-perokok yang masih suka untuk merokok, cadangan Encik Izzuan Fazli ni tadi ya, alhamdulillah. Jadi mungkin Encik Isham ada cerita-cerita kawan-kawan lain yang turut berhenti merokok, apa teknik yang mereka gunakan, mungkin Encik Isham boleh share. Ada tak kawan-kawan Encik Isham yang nampak bila Encik Isham dah berhenti merokok, dia pun terinspirasi nak berhenti merokok, dan dia pun dah berhenti merokok juga di kalangan kawan-kawan rapat tu? Ada ke? Ada, tapi kebanyakan semua lepas sakit ya. Apa tu mereka kebanyakannya? Kebanyakan biasa sebab ni lah, sebab ada yang sesak nafas lah, kebanyakan sakit dada kan.
So bila pergi jumpa doktor, doktor minta apa ni quick lah sebab itulah kemungkinan punca sebenar sebab je tak tahu sebenarnya kan. Okay, so ada juga sebenarnya problem yang macam contoh ada kawan saya seorang tu sebab dia apa ni, dia sakit apa dah saya lupa dah. Dia kena kanser. Tapi dia masih lagi isap rokok lah tu. Masih lagi isap rokok, tak boleh nak berhenti. Kanser Kan? So paru-paru. saya bukan kanser. Dia apa ni? Saya lupa dah. Dia punya apa ni yang kulit kencing prostat cancer. Prostat cancer. Tapi dia terus merokok juga. sedih juga lah. Merokok sedih. Saya cuba juga nasihat dia orang kan. Tapi itulah. Sebab macam dia cakap dia tak boleh. Bila dia tak isap rokok, dia rasa dia lagi lemah. Dia serabut. So bila dia lagi bermasalah dia cakap kan. Macam tu lah. Anak dia nak fikir macam-macam kan. Sakit lah, sebab mati apa semua kan. So itulah. Okey. Terdengar kan? Jadi okey, ada gangguan sikit, tak berapa dengar. Tapi maksudnya rakan Encik Syam yang ada prostate cancer tu akhirnya dia berjaya tak berhenti rokok? Ke dia memang tak berhenti merokok sampai meninggal dunia ke macam mana? Tak. Tak berhenti. I see. Jadi walaupun kan, sebab kebanyakan adalah 2-3 orang yang berhenti tu sebab dah ada sakit kan, Cuma dia ni seorang pelik ni sikit. Dia tak boleh berhenti. Bila berhenti dia cakap dia nak demam, bila berhenti dia cakap dia macam lemah, dia stres. So itulah. Jadi mungkin ada orang-orang yang boleh berhenti sendiri, contohnya macam Cik Syam boleh berhenti sendiri, tapi mungkin ada orang yang mungkin susah untuk berhenti sendiri. Jadi mungkin untuk orang-orang seperti ini, mereka perlu berjumpa doktor ya untuk mendapatkan bantuan macam tampalan nikotin patch tu untuk mengurangkan masalah withdrawal symptom ataupun simptom penolakan tadi ya. Ya, jadi nampaknya sudah sampai ke penghujung sesi ya. Alhamdulillah rasanya banyak pengajaran dan pengalaman yang kita dapat kongsikan daripada kisah Encik Syam ya. Semoga dapat menjadi motivasi dan inspirasi untuk perokok di luar sana ya, untuk berhenti merokok, di mana ada orang yang telah pun berjaya berhenti merokok ya. Jadi insya-Allah kita harap semakin ramai orang-orang perokok yang boleh berhenti merokok untuk mendapatkan kesihatan yang terbaik untuk dirinya dan juga untuk ahli keluarga dan rakan-rakannya insya-Allah ya. Baiklah, mungkin itu saja mungkin sesi kita pada hari ini. InsyaAllah esok kita akan berjumpa lagi dalam sesi FB Live. Kita akan bincangkan bagaimana pengalaman saya memberitahu pesakit kanser paru-paru dan bagaimana mereka menerima diagnosis atau berita yang kita sharekan itu. Jadi itu saja ya, insyaAllah sekian. Terima kasih banyak Encik Syam ya terhadap atas masa ya dan perkongsian pengalaman ilmu. Dan juga terima kasih kepada para netizen kerana bersama-sama dengan kita untuk sesi FB Live ini. Semoga banyak pelajaran dan manfaat yang kita dapatkan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.